Saya persilakan Yang Berhormat Tuan Lukan Isman bin Awang Sauni. Terima kasih Tan Sri Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Sibuti nombor 1. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Oleh kerana isu peranti siswa ini telah menjadi polemik mutakhir ini, izinkan saya untuk memberikan jawapan secara lebih terperinci dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua. Yang pertama sekali, saya ingin memberikan pemakluman bahawasanya proses perolehan peranti yang telah dibuka semula secara tender terbuka telah pun selesai dilaksanakan menjelang penghujung Julai 2022 berdasarkan kepada penelitian dan keputusan perolehan tender semula oleh Kementerian Kewangan. Justru itu, sukalah saya memaklumkan pada hari ini bahawasanya proses pemberian dan edaran peranti siswa akan dimulakan pada bulan ini. Untuk peringkat awalan ini dijangkakan kira-kira 350,000 unit yang telah terlibat dalam pesanan dan dijangka akan diagihkan kepada mahasiswa-mahasiswa pada kelompok-kelompok seperti berikut. Tan Sri Yang di-Pertua, oleh kerana ada beberapa pembaharuan atau penambahbaikan, saya mengambil peluang untuk mengumumkan pada hari ini perluasan skop dan kelayakan mahasiswa dan pelajar-pelajar untuk membuat permohonan bagi program peranti siswa. Yang layak adalah daripada pelajar-pelajar keluarga kumpulan B40 yang mengikuti pengajian secara sepenuh masa di peringkat diploma, diploma lanjutan dan ijazah sarjana muda di Universiti Awam dan Universiti Swasta, kendalian Kementerian Pengajian Tinggi. Kedua, politeknik dan college community di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Serta juga akan diperluaskan kepada pelajar-pelajar Institut Latihan Keguruan ataupun IPG di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan pelajar-pelajar aswara di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Hari ini juga saya ingin mengumumkan perluasan seterusnya bagi mereka-mereka yang ingin memohon kemudahan peranti siswa kepada kategori-kategori berikut yang boleh membuat permohonan bermula hari ini selepas daripada pengumuman ini, iaitu pelajar-pelajar mengikuti program asasi di IPTA Kementerian Pengajian Tinggi, program-program pelajar-pelajar yang mengikuti program matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, pelajar-pelajar semester 1 dan 2 sekolah-sekolah menengah, kalau dulu dirujuk sebagai pelajar tingkatan 6 Kementerian Pelajaran Malaysia, juga mulai hari ini, pelajar-pelajar diploma vocational Malaysia di college-college vocational yang menjalankan program diploma. Dan permohonan ini dibuka sehingga 30 hari bulan September bagi mereka yang belum membuat permohonan. Jawatankuasa perolehan juga telah memilih jenama Samsung sebagai yang telah memenangi tawaran tender terbuka yang akan melibatkan 5 pembekal bagi 5 zon yang berbeza, Sabah dan Sarawak, zon pertama, utara, tengah, timur dan selatan. Saya juga ingin memaklumkan dalam permohonan fasa pertama yang telah dibuka, terdapat sejumlah kira-kira hampir 40% daripada pemohon didapati tidak layak tapisan awal. Untuk memastikan tidak ada yang tercicir, proses rayuan akan mula dibenarkan kepada mereka yang didapati permohonan tidak melepasi syarat permohonan secara online. Bagi membolehkan kes rayuan dibuat dengan cara yang lebih teratur, Kementerian mengambil keputusan untuk melibatkan kepimpinan persatuan-persatuan mahasiswa di universiti-universiti untuk membuat pengesahan-pengesahan, sementara bagi kes-kes rayuan pelajar-pelajar sekolah akan melibatkan pemimpin-pemimpin tempatan termasuk ahli-ahli parlimen. Satu jadual untuk mengedarkan kepada pemohon-pemohon yang berjaya sedang disiapkan
dan ia akan bermula pada akhir bulan ini. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Soalan tambahan yang pertama. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Menteri atas jawapan yang cukup lengkap dan juga pengumuman yang telah dibuat sebentar tadi, dan juga saya mewakili anak-anak keluarga Malaysia mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemberian bagi kategori tingkatan 6 vocational dan matrikulasi yang baru saja diumumkan. Dan juga saya ingin mendapatkan satu jawapan daripada Tan Sri Menteri berkenaan tentang pemberian peranti siswa ini, adakah secara pemilikan tetap ataupun melalui cara pinjaman, dan juga adakah pelajar-pelajar akan dikenakan hukuman sekiranya peranti-peranti siswa ini hilang ataupun rosak. Itu saja soalan saya, Menteri. Tan Sri Yang-Pertua, kaedah perincian pelaksanaan program ini telah pun disiapkan dan akan diedarkan kepada institusi-institusi yang berkenaan. Secara prinsipnya, program ini ialah memberi kemudahan kebolehgunaan peranti selama mana mereka masih lagi belajar di institusi-institusi berkenaan secara percuma. Bandar Kuching. Maaf, sempurna bangun. Sempurna bangun tadi. Terima kasih banyak Yang Berhormat Menteri yang telah memberi jawapan tentang usaha yang baik ini untuk membolehkan anak-anak kita mendapat kemudahan seumpama ini tablets yang diperlukan. Saya ingin bertanya sama ada pihak kementerian telah pun meneliti secara mendalam tentang penggunaannya kelak nanti. Ya, kerana ini penting kepada kita, pengalaman dahulu. Saya masih ingat di mana bila kita belanjakan hampir $0.5 bilion untuk bagi komputer di merata tempat, termasuk tadi disebut sekolah-sekolah menengah, bukan hanya matrikulasi tempat-tempat. Ada setengah-setengah part, khususnya luar bandar, Sarawak dan Sabah ini, yang tidak kesempayan. Accessibility is not there. Ada kiranya sebahagian daripada langkah yang diambil perhatian oleh pihak kementerian untuk memastikan it is not a waste. Pasal saya bimbang bila saya dahulu membuat lawatan ke kampung-kampung, tanya komputer masuk dalam storeroom. Pasal apa? Elektrik tak ada. Pasal apa? Internet tak ada. Ini di antara perkara-perkara yang saya ingin tahu sama ada ini dah pun diambil perhatian oleh pihak kementerian untuk mengatasi masalah supaya mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya tablet yang diberikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Berhormat Sempurna. Memang benar pengalaman yang lalu itu menjadi satu daripada panduan. Sebab itu pertama, jenama yang dipilih adalah jenama yang ada dalam pasaran dan reputable. Itu saya dah umumkan tadi, Samsung Galaxy A8 LTE, model yang ada dalam pasaran. Kedua, semua pembekalan ini diwajibkan memberikan waranti 2 tahun. Itu telah diwajibkan dan telah menjadi satu syarat. Yang ketiga, bagi pelajar-pelajar yang menggunakan, kemudian sekiranya berlaku kerosakan dan sebagainya, mereka boleh terus mendapat gantian. Jadi pembelajaran mereka tidak terganggu dengan unit yang ada pada mereka. Sekiranya berlaku kerosakan, mereka akan terus boleh mendapat gantian dalam kaedah yang kita sediakan. Dan juga ia berasaskan kepada keperluan dan permohonan. Itu bagi memastikan bagi yang tidak memerlukan, kerana ada masalah-masalah tertentu, mereka tidak perlu membuat permohonan, atau mereka mungkin telah mempunyai peranti-peranti sendiri, mereka tidak perlu membuat permohonan. Jadi kaedah yang kita laksanakan ini adalah berasaskan pada pengalaman yang lalu untuk membekalkan peranti yang berkualiti serta dengan satu skim ataupun satu program yang dapat kita uruskan secara berterusan. Boleh satu soalan tambahan mahasiswa. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Saya meneliti jawapan yang diberikan Yang Berhormat Menteri tentang selagi mereka pelajar bermaksud tablet tersebut milik mereka. Bermaksud selepas mereka habis jurusan, mereka kena pulangkan balik tablet tersebut. Jadi apakah kaedah yang digunakan, apa plan untuk tablet yang lama tersebut? Pertama. Kedua, adakah ia lebih baik jika kita mengedarkan tablet tersebut melalui college dan universiti? Sebab mereka dapat mengenal pasti semua pelajar yang memerlukan tablet tersebut. Apakah pandangan, dan jika boleh, apakah jadual, timeline yang nak diedarkan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sememangnya semua permohonan akan dibuat dan diselaraskan dengan kolej-kolej mereka masing-masing. Cuma walaupun permohonan secara online, tetapi pengurusan roll out sememangnya dibuat dengan kerjasama
kolej-kolej dan tempat-tempat mereka belajar masing-masing. Dan juga tentang peranti-peranti yang disediakan itu telah disyaratkan bahawasanya pembekal mesti ada jaminan untuk membeli semula. Apabila peranti itu nanti dipulangkan mengikut berapa tahun telah dipakai, ianya ada buyback policy oleh pembekal-pembekal, artinya akan ada nilai bagi peranti-peranti yang telah dipulangkan sekiranya ianya ingin dipulangkan semula kepada pembekal mengikut satu jadual dan nilai yang telah ditetapkan. Roll out, saya katakan tadi, bermula pada bulan Ogos dan September bagi pemohon-pemohon yang telah pun membuat permohonan pada fasa yang pertama, dan bagi fasa yang kedua yang ditutup pada 30 hari bulan September, roll out-nya akan dilaksanakan serta-merta pada bulan Oktober. Jadi bulan Ogos, September, Oktober secara berterusan ada program roll out secara berperingkat berdasarkan kepada senarai permohonan. Boleh kami ahli parlimen minta senarai semua penerima dan juga kolej-kolej yang terlibat supaya kami boleh memantau. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, dalam senarai format permohonan, saya akan cuba sama ada ianya boleh dicerakinkan mengikut parlimen. Tapi yang pastinya untuk pelajar-pelajar sekolah menengah, itu mudah. Kita kenal pasti kalau dia berada dalam satu-satu kawasan parlimen, insyaAllah saya akan edarkan senarai pemohon kepada ahli-ahli parlimen. Sementara yang di IPTA dan IPTS itu kerana dia berdasar pada lokaliti di mana IPTA dan IPTS itu berada. Terima kasih. Yang Hormat